Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Fokus minggu depan, dan seperti yang telah kami wawarkan dalam banyak laporan kami sebelum ini, di mana 5 hari bulan November ini bersamaan dengan 5 November bersamaan dengan hari Selasa ini merupakan satu tarikh penting buat warga Amerika Syarikat, di mana mereka akan memilih akan mengundi untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden Amerika Syarikat yang ke-47 dan seterusnya memimpin White House. Dan ini merupakan antara agenda penting untuk kita sama-sama fokuskan untuk sepanjang tahun ini, kerana kita tahu siapakah bakal pemimpin yang akan menerajui Amerika Syarikat, seterusnya bagaimana dasar-dasar yang akan digubal dan dibentuk, dan bagaimana ia mampu mengubah naratif dunia melihat kepada keadaan sedia ada pada ketika ini. Dan untuk fokus minggu depan, kita akan memberi fokus perbincangan kepada impak dasar luar dan strategi Malaysia bagi mengimbangi kuasa besar. Tapi terlebih dahulu saya nak baca beberapa laporan yang telah kami kongsikan di buletin-buletin awani berikutnya dan juga di astraoni.com. Kita mulakan dengan yang ini terlebih dahulu, di mana lebih 75 juta rakyat Amerika sudah mengundi awal dalam pilihan raya presiden menurut data yang dikeluarkan lewat Sabtu. Menurut agensi Anadolu, angka dari penjejak makmal pilihan raya Universiti Florida menunjukkan bahawa 73,93,872 orang mengundi sama ada melalui pos atau secara fizikal di pusat mengundi, dan lebih ramai pengundi memilih untuk mengundi secara fizikal berbanding melalui pos dalam pilihan raya presiden pada kali ini. Dan jumlah pengundi berdaftar di Amerika Syarikat adalah kira-kira 168 juta orang, berbeza dengan 2020 ketika negara itu dilanda pandemik COVID-19. Dan calon Presiden Demokrat Kamala Harris dan pencabarnya dari Parti Republikan bekas Presiden ke-45 Donald Trump mengadakan perhimpunan di negeri-negeri penentu di selatan kurang 2 hari sebelum pilihan raya. Dan seterusnya, calon Presiden Demokrat Kamala Harris kini mendahului pencabarnya dari Parti Republikan Donald Trump di Michigan buat kali pertama dalam masa 2 bulan. Dan menurut Rasmussen Reports, 49% pengundi di Michigan berkemungkinan besar akan memilih Harris, manakala 48% akan memilih Donald Trump. Tinjauan itu dilakukan menerusi telefon dan dalam talian bersama penerbitan konservatif American Thinker. Sebanyak 1% menyatakan akan memilih calon lain dan 2% masih belum membuat keputusan. Dan dalam tinjauan Michigan yang diterbitkan pada 17 Oktober lalu, kedua-dua calon memperoleh 48%. Dan keputusan yang sama juga dicatatkan pada September menurut laporan tersebut. Dan tinjauan melibatkan 908 pengundi yang berkemungkinan dari 24 Oktober hingga 1 November dengan margin ralat 3 mata peratusan. Dan untuk waktu ini sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan memberi fokus perbincangan menjelang pilihan raya presiden, dasar luar Amerika Syarikat di bawah pentadbiran baharu sama ada Donald Trump ataupun Kamala Harris, dan bagaimana ia akan memberi kesan secara langsung ke atas Malaysia dan negara lain di rantau Asia Tenggara, dan bagaimana Malaysia dapat mengimbangi hubungan antara China, Amerika Syarikat dan juga Rusia. Bersama saya di talian ialah Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Berdasarkan apa yang telah saya terangkan tadi, Doktor, ya, bagaimana Doktor melihat ya potensi perubahan dasar luar Amerika Syarikat di bawah pentadbiran baharu sama ada di bawah Donald Trump atau Kamala Harris yang mungkin akan memberi kesan langsung kepada Malaysia dalam konteks politik dan ekonomi, Doktor? Apabila kita bercakap tentang pilihan raya Amerika Syarikat, tentu ia satu pilihan raya yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Kerana ialah salah satu lambang bagaimana perubahan kuasa besar itu sama ada ia akan membawa perubahan-perubahan tertentu. Dan pada masa ini sudah tentu tertumpu pada tarikh hari Selasa ni, di mana dijangkakan pengundi-pengundi akan mengundi bagi pilihan raya Amerika Syarikat dan untuk memilih Presiden Amerika Syarikat. Tetapi harus diingatkan sebelum kita berbicara tentang isu hubung dasar ataupun strategi Malaysia, tidak kira siapa yang menang sama ada Kamala Harris ataupun Donald Trump, bahawa dalam konteks pilihan raya US, dia mungkin agak berbeza di mana kita bercakap tentang pilihan raya ataupun yang akan berlaku pada 4 November atau 5 November ni mengikut garis waktu Amerika Syarikat dan garis waktu negara kita adalah berhubung dengan isu di mana undi popular itu akan ditentukan. Setiap rakyat Amerika Syarikat yang berdaftar akan menentukan siapa calon presiden mereka. Tapi akhirnya, muktamarnya ataupun secara muktamadnya, apa yang akan berlaku adalah di mana akan berlaku satu electoral vote ataupun college voting electoral kan, yang kita panggil sebagai electoral college vote,
yang mana ini sebenarnya akan menentukan siapakah sebenarnya yang akan menjadi Presiden Amerika Syarikat apabila 588 Electoral Committee yang telah ditentukan akan mengundi, dan ini akan ditentukan dengan lebih siapa yang dapat majoriti lebih kurang 270 akan menangi pilihan raya US yang akan ditabalkan inauguration selalunya pada bulan Disember atau bulan Januari yang akan diadakan di Amerika Syarikat itu di White House. Dan ini sebenarnya memberikan gambaran sebenarnya kita tertunggu-tunggu juga apakah sebenarnya hala tuju. Kita sedia maklum bahawa Republican dan Demokrat mempunyai pendekatan yang berbeza dalam pengurusan diplomasi luar negara mereka. Kalau kita lihat contohnya sebagai Donald Trump terkenal dengan dasar yang agak ketat iaitu Make America Great Again, di mana dasar dan strategi Donald Trump ini lebih berkisar kepada US-centric dan mengurangkan ataupun memberikan sedikit pengurangan dalam tekanan terhadap isu-isu diplomasi awam dan diplomasi luar negara dalam keadaan Amerika Syarikat itu sendiri. Malah kalau kita lihat dalam sejarah diplomasi awam yang dibangunkan daripada zaman Edward Cullen semasa peperangan dunia ataupun semasa Cold War itu juga berlaku, Donald Trump dikatakan antara Presiden Amerika Syarikat yang kurang mengutamakan diplomasi awam dalam era pentadbirannya. Dan ini sedikit berbeza dengan calon Demokrat iaitu Kamala Harris yang lebih terbuka dan mengambil aspirasi seperti mana Joe Biden lebih terbuka untuk bercakap tentang diplomasi awam, diplomasi luar. Dan ini meletakkan bahawa kepentingan ASEAN itu diberikan lebih sedikit penekanan daripada apa yang dilakukan oleh calon Demokrat dan Presiden Amerika Syarikat iaitu Demokrat Joe Biden sebelum ini berbanding pada era Donald Trump. Di sini memberikan satu bentuk gambaran awal pada kita untuk melihat apakah sebenarnya yang akan berlaku sekiranya Kamala Harris memenangi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan juga apakah yang akan berlaku sekiranya Donald Trump kembali memegang tampuk sebagai Presiden Amerika Syarikat nanti. Baik Doktor, tadi kita bercakap mengenai bagaimana dasar Amerika Syarikat terhadap Malaysia, namun kita nak melihat konteks yang lebih luas. Malaysia sebagai negara anggota ASEAN dan tahun depan Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN. Itu yang paling penting untuk kita dalami juga Doktor. Jadi bagaimana Doktor melihatnya perubahan dalam dasar luar Amerika Syarikat ini dapat mempengaruhi kerjasama serantau dalam ASEAN dan bagaimana Malaysia mampu memainkan peranan dalam mempromosikan stabilan di peringkat serantau Doktor. Sekiranya berlaku perubahan dasar ataupun sekiranya tidak berlaku perubahan dasar, Doktor? Ini satu perbincangan saya rasa amat menarik, Syam. Apabila kita bercakap tentang kemungkinan sama Donald Trump atau Kamala Harris, dia akan bergantung kerana dilihat seperti mana yang dikatakan atau dibincangkan dalam banyak isu-isu ASEAN ini tidak diberikan perhatian ataupun khususan dalam dasar-dasar berhubung dengan kepentingan dari negara-negara ASEAN oleh Amerika Syarikat. Walaupun terdapat dasar-dasar yang menyokong kepada elemen-elemen ASEAN, tetapi secara keseluruhannya apabila bercakap tentang pendekatan yang dilakukan oleh Donald Trump, beliau lebih berminat untuk menekankan dasar-dasar diplomasi yang menguntungkan Amerika Syarikat. Dan tentu ia bercakap tentang mengenakan tarif sekatan-sekatan tertentu terhadap China, khususnya bagi memastikan China itu terus dipinggirkan ataupun terus diletakkan sebagai satu bentuk elemen musuh dalam konteks multilateral, bilateral, unilateral relationship supaya China itu tidak menguasai dominan ekonomi, ketenteraan dan sebagainya. Ini bukan satu benda yang boleh dirahsiakan. Sebagai maklum kita tahu ada yang mengatakan perang dingin kedua adalah di antara China dan US. Tapi apabila kita melihat konteks ini, di mana kedudukan Malaysia? Kerana kita lihat prinsip asas ASEAN ini agak menarik. Kerana ASEAN adalah sebuah negara-negara berdaulat yang mengamalkan prinsip non-intervention ataupun tidak intervensi dalam campur tangan dalam negara-negara ASEAN tertentu dan memberikan satu elemen diplomasi yang agak bagus. Jadi diplomasi ASEAN inilah sebenarnya yang mengukur ataupun mengikat negara-negara ASEAN ini dalam perhubungan dari antara dua kuasa dunia, iaitu di kalangan Amerika Syarikat dan juga di China. Dan kebanyakannya kecuali Filipina yang dikatakan sedikit cenderung kepada kepimpinan Amerika Syarikat, negara-negara lain di ASEAN sebenarnya mengambil pendekatan iaitu satu pendekatan yang lebih menyeluruh, iaitu kita mengambil pendekatan dalam ASEAN, konteks ASEAN iaitu lebih terbuka untuk mengimbangi kuasa di antara Amerika Syarikat dan US, China dan US dalam apa juga isu-isu berkepentingan ASEAN. Dan ini memberikan satu pendekatan diplomasi. Dan sekiranya dikatakan Kamala Harris memenangi pilihan raya US pada kali ini, berkemungkinan Kamala Harris mungkin mendapat sedikit tekanan untuk membuat keputusan supaya ASEAN ini lebih memilih sama ada mereka pergi pada US-centric atau China-centric. Tetapi sekiranya Trump, dijangkakan Trump akan lebih menggunakan sedikit elemen kuasa-kuasa veto ataupun elemen yang dikatakan diplomasi yang agak keras, walaupun terma diplomasi itu adalah diplomasi kita panggil sebagai soft power, untuk menekan negara-negara ASEAN ini supaya memberikan sedikit kelebihan kepada Amerika Syarikat berbanding pada China. Dan ini saya rasa perkara yang amat menarik untuk kita lihat
Dan kepengurusian ASEAN yang akan dinaungi oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX yang terkenal dengan kelantangan isu-isu hak asasi, dengan satu bentuk kewibawaan yang baru dibangunkan untuk mencerminkan ASEAN bertindak untuk memastikan lima-lima hak asasi dan kedaulatan negara, dan sektoral ekonomi ini juga akan diberikan perhatian khusus apabila ASEAN dipengerusikan oleh Malaysia pada masa hadapan. Dan ini akan memberikan salah satu juga pentingnya untuk negara, pihak kerajaan khususnya, untuk melihat pada apakah kaedah perang saraf, strategi ekonomi, kaedah-kaedah perhubungan diplomasi luar dan taktikal-taktikal yang perlu dibangunkan untuk memastikan keseragaman diplomasi ASEAN itu terus berjaya dipelihara, sama ada Kamala Harris menang ataupun Donald Trump menang. Kerana dikuatiri berkemungkinan akan berlaku satu bentuk penekanan dari konteks negara ASEAN hubungan isu-isu. Walaupun sebenarnya Malaysia tidak ada masalah banyak. Kita mempunyai satu bentuk penegahan dua hala yang cukup baik di antara kedua-dua negara besar, China dan juga US. Dan kita terkenal dengan diplomasi yang dibangunkan dengan baik. Cuma dalam konteks negara ASEAN ni, mungkin pada masa ini Amerika Syarikat merasakan mereka perlu beli perempuan kerana kebangkitan kuasa China, khususnya dalam isu-isu melibatkan isu-isu hubung kedaulatan Laut Cina Selatan, isu-isu ekonomi dan isu-isu membentuk satu jaringan One Belt One Road yang mungkin akan lebih diketuai oleh China, dan ini akan memberikan sedikit tekanan kepada Amerika Syarikat sama ada akan meneruskan dasar yang seolah-olah bukan meminggirkan ASEAN, mungkin tidak melihat sebagai ASEAN sebagai satu ketuaan besar, tapi lebih kepada untuk memberikan satu bentuk kesinambungan diplomasi-diplomasi yang telah dibangunkan. Jadi akan ada sedikit perbezaan pada pandangan saya apabila sama ada Kamala Harris ataupun Donald Trump berjaya, tapi di mana kepengurusian ASEAN itu dapat membawa satu tema dan satu bentuk perjuangan ASEAN untuk memastikan ASEAN diraihkan sebagai salah satu kuasa-kuasa pertengahan yang besar dan perlu diberikan perhatian dan tidak didesak untuk memilih sama ada di antara China ataupun di antara Amerika Syarikat itu sendiri. Baik Doktor, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memfokuskan juga bagaimana strategi yang boleh dirangkul ataupun dirumuskan oleh Malaysia sendiri, satu strategi yang efektif untuk mengimbangi pengaruh China dan juga Amerika Syarikat, terutamanya dalam hal perdagangan dan juga pelaburan, dan kita nak melihat bagaimana ASEAN mampu bertindak sekiranya berlaku campur tangan daripada pihak Amerika Syarikat sendiri berhubung isu-isu yang berkepentingan di rantau Asia Tenggara. Itu semua akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini. Bertemu kembali, saya masih bersama Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, dan kita memberi fokus kepada menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, dasar luar US ataupun dasar luar Amerika Syarikat di bawah pentadbiran baru, sama ada di bawah Kamala Harris atau Donald Trump, dan bagaimana ia akan memberi kesan langsung ke atas Malaysia dan negara lain di rantau Asia Tenggara, dan bagaimana Malaysia akan mampu mengimbangi hubungan antara kuasa-kuasa besar melibatkan China, Amerika Syarikat dan juga Rusia. Jadi Doktor, kita nak sambung perbincangan. Bagaimana pula Doktor melihatnya dalam menghadapi peningkatan ketegangan geopolitik yang pelbagai di seluruh dunia pada ketika ini melibatkan kuasa-kuasa besar. Jadi apakah langkah-langkah proaktif yang boleh diambil oleh Malaysia untuk memastikan tidak terjebak secara langsung dalam pertikaian antara kuasa besar, dan bagaimana ini boleh mempengaruhi keselamatan negara? Dan seterusnya saya nak tanya juga, saya nak tambah satu lagi, bagaimana ASEAN boleh mampu bertindak dengan Malaysia menjadi pengerusi pada tahun hadapan untuk memastikan isu-isu serantau ini tidak melibatkan campur tangan kuasa-kuasa besar, kerana ASEAN ini ada pendekatan sendiri. Permasalahan ASEAN perlu diselesaikan melalui pendekatan ASEAN sendiri. Doktor. Apa yang boleh dilihat pada persegi konteks negara kita, kita mempunyai satu pemimpin. Kita memerlukan satu pemimpin, dan kita mempunyai satu pemimpin pada sini yang agak vokal dan lantang untuk bersuara berhubung isu-isu berkaitan dengan kepentingan kemanusiaan, isu-isu global, isu-isu berkaitan dengan perkara-perkara yang menidakkan isu-isu kemanusiaan dan hak asasi asas seperti isu di kalangan negara-negara seperti Palestin, Israel, Rusia dan Ukraine, dan juga isu-isu tertentu, khususnya konflik di antara Gaza, Palestin dan Israel. Dan ini sebenarnya memberi gambaran bahawa kita punya satu vokal suara-suara pemimpin yang lantang, yang penting untuk terus membawa wadah ataupun imej baru negara ASEAN yang boleh dilihat sebagai satu kuasa pertengahan yang boleh membawa perubahan, walaupun kita tidak boleh mendesak resolusi di bawah Majlis Bangsa-Bangsa Bersatu, Majlis Keselamatan Bersatu secara terus, tetapi sekurang-kurangnya diplomasi awam itu berjalan dengan lebih baik. Dan ini merupakan salah satu peringkat-peringkat diplomasi awam yang perlu diketahui, kerana diplomasi asal menjadi satu strategi. Dan atas diplomasi awam tu ataupun punca utama diplomasi awam yang berjaya adalah mempunyai pendekatan soft power
dengan menggunakan satu imej kepimpinan yang cukup kuat dan tegar dalam memperjuangkan isu-isu tertentu. Dan ini sebenarnya perlu difahami oleh rakyat Malaysia dan seluruh negara-negara anggota ASEAN untuk terus membawa satu bentuk perubahan-perubahan baru, menetapkan pemimpin-pemimpin ASEAN ni sebagai kuasa pertengahan yang didengari oleh negara-negara luar dan membuatkan perubahan. Dan dalam konteks ini saya rasa Malaysia berjaya. Dengan cerminan dilakukan oleh PMX, Perdana Menteri Datuk Seri Nur Bahir, Malaysia telah berjaya membawa suara-suara ASEAN itu, membawa suara-suara negara dalam isu-isu berkepentingan negara. Tapi pada satu masa isu juga penting kalau kita lihat bagaimana Malaysia dan Indonesia baru-baru ni juga telah diiktiraf sebagai rakan negara-negara BRICS, iaitu Malaysia dan Indonesia. Dan ini juga memberi satu pembaruan dalam semak dan imbang kuasa ekonomi dunia, di mana BRICS itu akan memberikan manfaat pada negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia dan Indonesia yang telah menyertai BRICS sebagai rakan baru negara-negara BRICS. Dan ini memberikan satu bentuk gambaran bahawa Malaysia, negara-negara ASEAN yang dicerminkan oleh Malaysia dan juga Indonesia, khusus negara kita Malaysia, berupaya untuk membawa satu bentuk lembaran baru dalam membuat hubungan antarabangsa, sama ada dari segi konteks bilateral, multilateral ataupun unilateral, khususnya ASEAN terkenal dengan elemen multilateral. Dan multilateral ini juga akan memberikan satu gambaran bahawa Malaysia bersedia, negara ASEAN bersedia untuk mempelopori apa saja bentuk cabaran kerjasama, rakan niaga dan rangsangan baru untuk membawa satu bentuk lembaran baru dalam perkembangan ekonomi dan keadaan geopolitik yang cukup tidak stabil pada masa dan waktu ketika ini. Dan ini akan memberi satu bentuk, dan dengan kepengurusan ASEAN Malaysia pada tahun depan 2025, saya melihat ini salah satu faktor positif yang terus boleh diikuti oleh negara-negara ASEAN. Kali inilah suara ASEAN yang diperlukan. Tentu ASEAN mempunyai banyak masalah sendiri. Isu-isu berhubung dengan CDC, Contact Disease Center, vaksin yang tidak dapat dikeluarkan negara ASEAN, isu-isu berhubung dengan health security, isu-isu keselamatan, kesihatan yang perlu dibincangkan pasca COVID-19, dan isu-isu berhubung negara Myanmar yang masih lagi belum selesai dengan konflik-konflik apabila junta dilihat sedikit ataupun lakukan pendidikan yang bertentangan dengan dasar ASEAN. Tapi masih lagi ASEAN menggunakan elemen diplomasi itu. Masih lagi satu elemen non-intervensi itu berlaku baik dalam negara-negara ASEAN. Dan ini akan memberikan satu bentuk keyakinan baru kepada negara-negara lain bahawa ASEAN mampu untuk mewujudkan satu bentuk diplomasi dan mengekalkan segmentasi meraihkan kepelbagaian kuasa-kuasa besar dalam dunia, khususnya di antara geopolitik yang diakibatkan oleh negara-negara tertentu, khususnya juga di Laut Cina Selatan, di antara pertembungan China apabila telah membukakan satu bentuk laluan atau pengiktirafan patu nautika yang jelas bertentangan dengan garis bantuan nautika yang diperkenalkan atau beriktiraf oleh UNCLOS, Universal Convention of Sea, United Nations Convention of Sea. So ini adalah perkara-perkara yang perlu kita lihat, dan UNCLOS, United Nations Law Convention of Sea, itu juga perlu diiktiraf dan dimainkan peranan oleh ASEAN, kerana ASEAN perlu mencerminkan, membawa satu watak baru bagaimana untuk membentuk satu deklarasi. Dan mungkin pada masa ini ASEAN kita paksa juga berhadapan dengan isu-isu bagaimana membawa US sebagai sembang dan tara bagi isu-isu berhubungan tertentu. Dan saya rasa inilah kemahiran yang diperlukan oleh Malaysia untuk mengemuti diplomasi awam. Kerana ASEAN bukannya kuasa kesesaat, bukan maksud negara ASEAN takut, tapi kita terikat dengan isu-isu berhubung dengan contohnya keselamatan kemanusiaan. Satu piagam dikeluarkan oleh United Nations supaya ASEAN lebih mementingkan isu keselamatan individu human-centric daripada keselamatan state security. Dan ini sebenarnya perkara-perkara yang telah menjejaskan keupayaan ASEAN sebagai negara-negara yang berbentuk ketenteraan, dan akhirnya keterikatan ini memaksa ASEAN menggunakan elemen diplomasi awam sebagai teras utama untuk terus mengimbangi kuasa-kuasa besar di kalangan Amerika Syarikat dan China, dan ia juga bergantung siapakah yang akan menjadi Presiden US selepas ini. Baik, Doktor ada juga menyentuh mengenai Malaysia dan 12 negara lain secara rasmi sebagai rakan negara BRICS pada Oktober lalu, di mana Malaysia dan Indonesia. Jadi tadi kita menyentuh mengenai Amerika Syarikat dan juga China, fokus kepada Washington dan juga Beijing. Jadi bagaimana Doktor melihatnya, negara kita mengamalkan dasar yang neutral, tidak berpihak ke mana-mana dan berkawan dengan semua negara. Jadi apa cabaran sebenarnya yang bakal dihadapi Malaysia, ya, tak kira siapa presiden nanti, dalam mengekalkan neutraliti dalam hubungan antarabangsa di tengah-tengah ketegangan antara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, China dan juga Rusia. Tiga pihak ni, Doktor. Kalau kita lihat dalam konteks BRICS sebenarnya hanya kita, iaitu Malaysia dan Indonesia menjadi rakan baru. Negara-negara ASEAN lain belum memohon untuk menyertai BRICS, kan? Tetapi pada konteks ini negara baru yang berlaku dalam konteks masa terdekat ini dalam beberapa hari lepas adalah Malaysia dan Indonesia.
Dan ini yang memberikan satu jajaran baru ASEAN dalam negara-negara BRICS. Dan kalau kita bercakap tentang mengimbangi kuasa, kita sebenarnya menjadi satu sejarah yang cukup diraikan. Kepelbagaian kita untuk mengiktiraf kuasa-kuasa besar bermula daripada era Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, iaitu kita antara negara pertama yang menjalankan hubungan strategik dengan Republic of China dan juga Soviet dan Russia bagi mengekang isu-isu hubung sokongan terhadap komunisme di negara kita pada waktu lepas. Dan kita juga terus menjadi satu bentuk elemen yang diraikan dalam kepelbagaian kuasa-kuasa besar di dunia. Kunjungan hormat Perdana Menteri kepada kedua-dua buah negara dan juga seakan silang yang diberikan perhatian. Tetapi China dilihat lebih ke Haiban untuk membentuk satu polarisasi baru untuk membawa ASEAN sebagai satu rakan strategik yang baru yang perlu juga diikuti oleh Amerika Syarikat dengan cepat dan pantas supaya mereka tidak melihat ini sebagai salah satu peluang untuk China terus mendominasi satu bentuk lebaran baru di ASEAN. Tetapi China juga menjadi satu masalah. Tuntutan di Laut Cina Selatan. Jadi dua-dua isu yang saling berkaitan ni memberikan satu bentuk provokasi baru yang boleh memanfaatkan ASEAN. Sekiranya ASEAN bijak dikemudikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX untuk membentuk satu gerakan baru ASEAN, bagaimana ASEAN boleh membina solusi dengan kebangkitan kedua-dua kuasa besar ini yang cuba untuk memenangi perlumbaan-perlumbaan dengan perang dingin yang mungkin berlaku 2.0, perang dingin yang kedua dalam konteks perang dingin yang melibatkan isu ekonomi, isu persenjataan dan isu kedaulatan dan isu geopolitik. Dan dalam konteks ini Rusia agak terbelakang di atas sifat geografinya. Rusia tidak mempunyai banyak kepentingan dalam negara-negara ASEAN secara elemen-elemen berhubung dengan tuntutan bertindih seperti mana yang ada pada China. Keberadaan tentera-tentera Rusia ataupun kuasa-kuasa Rusia secara tangible, secara nyata, di mana Amerika Syarikat mempunyai banyak pelabuhan-pelabuhan ataupun kem-kem ataupun unit-unit ketenteraan yang berada di sekitar, khususnya di Filipina dan di sekitar Laut Cina Selatan. Amerika Syarikat juga terlibat dalam pembekalan secara langsung AUKUS, satu submarin atau kapal selam bertenaga nuklear pertama demi untuk mengimbangi isu-isu di Laut Cina Selatan itu. Jadi Rusia mungkin terlibat dalam konflik tiga segi dalam isu-isu di Rusia, di Ukraine, NATO, negara NATO. Tapi dalam konteks ASEAN, Rusia menjadi satu bentuk diplomasi yang tidak berunsur dengan sifat-sifat yang lebih provokatif ataupun isu-isu yang menjejaskan kedaulatan negara. Jadi ini adalah satu saya kata perkara-perkara yang perlu dilihat dan dinilai bagaimana kemampuan ASEAN untuk membawa satu perubahan, dan akhirnya konteks ASEAN adalah diplomasi awam dan perdamaian di antara kuasa-kuasa besar. Dan sini saya rasa kekuatan ASEAN yang perlu dilihat. Tetapi pada masa sama, kita lihat ASEAN ini satu potensi yang cukup besar. Kekayaan di Laut Cina Selatan. Bagaimana China dalam Thailand dalam usaha untuk membentuk satu bentuk terusan atau satu bentuk jalan singkat untuk menggunakan Thailand itu supaya terusan yang dibina iaitu di kalangan Selat Melaka itu dapat dipisahkan supaya tidak lagi akan ada pelaluan kapal melalui Singapura dan akhirnya terus pergi untuk menguntungkan China. Dalam konteks ini, adakah kesan daripada ASEAN iaitu pada Singapura? Kira Thailand bekerjasama dengan China untuk membentuk satu bentuk perjalanan baru yang boleh mempercepatkan lawan China aspirasi mereka One Belt One Road. Jadi perkara-perkara sini memberikan satu bentuk perubahan geopolitik yang perlu ditangani dengan bijak oleh ASEAN. Dan di sinilah penting kepengurusian ASEAN dan siapakah Presiden US pada masa akan datang untuk terus membentuk satu silang budaya. Dalam ekonomi saya rasa tidak ada masalah. Walaupun kita punya banyak isu-isu perbezaan, nota bantahan diplomatik, tak isu Palestin Israel yang dikemukakan oleh mereka, tapi mereka juga perlu menghormati pandangan kita seperti mana kita menghormati pandangan Malaysia Syarikat yang terikat dengan undang-undang yang dibangunkan untuk melindungi Israel. Itu bukan satu perkara yang boleh dirahsiakan. Tapi dalam konteks ini, inilah strategi Indo-ASEAN dan ia harus dilihat dalam pelbagai sektoral-sektoral yang merangkumi isu berhubung dengan keselamatan, kesihatan, keselamatan makanan, isu-isu berhubung dengan keselamatan politik, isu-isu berhubung dengan keselamatan cyber, dan isu-isu berhubung dengan kedaulatan dan pertahanan wilayah, termasuk juga pengiktirafan antarabangsa terhadap kuasa-kuasa ASEAN yang perlu terus didengar oleh masyarakat. Dan mungkin satu benda yang mungkin menarik adalah berhubung dengan keselamatan persekitaran. Kerana di bawah Presiden Donald Trump, beliau agak kurang untuk berpartisipasi dalam isu keselamatan persekitaran yang juga merupakan satu isu yang terus dimainkan oleh ASEAN untuk memastikan era-era berhubung dengan keselamatan persekitaran ini menjadi satu teras utama untuk terus membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pembangunan ekonomi dalam konteks negara ASEAN. Jadi terdapat perbezaan-perbezaan yang agak ketara, ciri-ciri di antara Demokrat, Republican dan juga teras Kamala Harris dan Donald Trump itu sendiri. Baik.
Terima kasih Dr. Nirwandi Mat Nordin, Pensyarah Kanan, Pusat Pengajian Perang Saraf dan Informasi Universiti Teknologi Mara UiTM atas perkongsian cukup komprehensif. Saya berharap saya ada masa yang lebih sebab ada beberapa soalan lagi nak ditanyakan, tapi jangan risau. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nirwandi Mat Nordin atas perkongsian tersebut, dan kepada anda di rumah, kita akan bawakan lebih banyak perbincangan yang memfokuskan kepada perjalanan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang akan berlangsung pada hari Selasa ini 5 November waktu Amerika Syarikat, dan banyak lagi perbincangan. Kita akan menelusuri beberapa perkara-perkara penting, bukan saja melibatkan kesan perubahan dasar sekiranya berlaku perubahan di tampuk kepimpinan di White House, tapi kita nak melihat juga impak kepada masyarakat global secara khususnya, dan bagaimana Malaysia mungkin akan dibawa dalam perbincangan nanti, bagaimana Malaysia dapat memastikan bahawa dasar luar negerinya tetap relevan dan responsif kepada perubahan yang pantas, serta apa yang perlu dilakukan untuk mengukuhkan ketahanan negara. Itu semua akan kita bincangkan nanti menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dan sekian saja fokus minggu depan untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.